Subhanaka la wa tub alaina innaka antat tawwabur wa hidayatan lis-shawab wa la hawla wa la Allahumma alhimna wa ilhaman malaikati wa ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur orang mukmin. Itu sebuah hadis, katanya bermula sembahyang itu nur orang mukmin. Sembahyang itu ialah cahaya bagi orang mukmin. Sembahyang itu ialah cahaya orang mukmin. Maksudnya sembahyang itu ialah yang mencahayakan akan orang mukmin. Sama. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala itu nur. Nur dengan mana munawwir. Allahu nurus samawati wal ard. Allah tu bermula Allah Ta'ala itu nurus samawati wal ard, maknanya munawwirus samawati wal ard, yang mencahayakan akan langit dan bumi. Maka di sini pun demikian, maknanya sembahyang itu nur orang mukmin, ini yang menurkan, yang mencahayakan akan orang mukmin. Sembahyang ialah suatu perkara yang mencahayakan, yang menurkan akan orang mukmin. Orang mukmin ada nur dengan sebab dia sembahyang. Orang mukmin ada nur dengan sebab dia sembahyang. Sebab itulah kita tengok orang mukmin, kita tengok di muka dia tu macam cerah, nampak ada nur, ada cahaya. Sekiranya kalau dia tu orang yang bersembahyang, maka kita akan nampak nur, nampak cerah, nampak nur di muka dia. Walaupun warna kulit dia tu hitam seperti orang Afrika sekalipun, tapi tengok di muka dia tu nampak macam ada nur. Sebab apa? Sebab Allah itu menurkan, mencahayakan akan orang-orang mukmin pada dunia, lebih laginya pada akhirat. Itu sebuah hadis. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang lima sembahyang disuratkan dia, yakni difardukan dia oleh Allah atas segala hamba-Nya. Maka barang siapa tunaikan dia bagi segala waktunya, nescaya adalah ia baginya nur dan burhan, yakni tanda pada hari kiamat. Lima sembahyang 5 waktu. Di sini mulai masuk tentang sembahyang 5 waktu.
Adapun yang lepas tadi tu umum segala hadis-hadis Nabi dan ayat Quran dulu tu umum mengatai melengkapi semua sembahyang, tak kira dah sembahyang tu fardu dan sembahyang itu sembahyang sunat. Contoh saat itu sembahyang itu nur orang mukmin. Orang mukmin selain pada kalau dia banyak sembahyang semakin cerah muka dia. Ada pun sini nak kita kelebihan bagi sembahyang 5 waktu pula. 5 sembahyang disuratkan dia. Apa maksud disurat? Yani difardukan dia oleh Allah atas segala hamba. Tak maklum. 5 sembahyang yang 5 waktu itu ialah sembahyang yang mana Allah Ta'ala memfardukan atas segala hamba Allah Ta'ala. Maka barang siapa tunaikan dia bagi segala waktunya, maka barang siapa tunaikan dia akan 5 sembahyang tadi. Tapi tunai itu bagi segala waktunya. Mana dia meraihkan waktu, dia jagakan waktu. Maknanya sembahyang di dalam waktu. Dia sembahyang di dalam waktu. Itu maksudnya, maka barang siapa tunaikan dia bagi segala waktunya, mana tunaikan 5 sembahyang itu tadi di dalam waktu masing-masing. Maknanya sembahyang di dalam waktu, bukan dia sembahyang atas jalan qada sebab keluputan tidak dikerjakan dengan tak ada uzur dalam waktu. Kemudian dia qada, bukan begitu. Nascaya adalah baginya nur. Nascaya sekiranya kalau kita sembahyang di dalam waktu tunai, tidak ada tinggal kemudian qada, itu bukan dia. Kita tunaikan semua dalam waktu, maka apa kelebihan dianya? Nascaya adalah ia barang siapa tu bagi barang siapa tu nur. Dia dapat nur. Maknanya cerah. Diri dia terjadi cerah, jadi ada nur. Dan burhan, apa dia burhan? Yakni tanda pada hari kiamat. Ada burhan, ada tandaan. Ada tandaan orang sembahyang. Orang sembahyang yang sembahyang di dalam waktu semuanya, maka di akhirat esok ada suatu tanda yang menunjuk kata dia ini orang yang sembahyang tak putus-putus, sembahyang dalam waktu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihara ia atas sembahyang, nascaya adalah baginya perniagaan pada hari kiamat dan cahaya dan tanda. Ini hadis ni nak sama dengan hadis tadi. Barang siapa melihara ia atas sembahyang, man hafaza alaiha. Barang siapa melihara ia barang siapa atas sembahyang. Siapa-siapa saja melihara akan sembahyang, menjaga akan sembahyang. Dengan maknanya melihara akan sembahyang tu seperti tadi, apa dia? Mengijakan sembahyang di dalam waktunya. Mengijakan sembahyang di dalam waktunya. Tidak biar jadi lepas waktu kaman dia qada, itu meluput kelebihan. Qada tu pun wajib. Qada itu wajib, tapi sekiranya kalau seorang itu biarkan habiskan waktu dengan tidak sembahyang di dalam waktu, maka dia akan luput kelebihan yang ini. Tetapi kalau dia tinggal dengan tidak ada keuzuran, selepas pada habis waktu dia itu dia jadi berdosa. Selama mana dia tak qada.
apabila dia qada dah sekalipun, tetapi fadilah tunai di dalam waktu itu, maka akan luput pada dia. Cumanya dia qada tu lepas pada kesalahan tak sembahyang saja. Qada sembahyang yang ditinggal dengan secara sengaja itu untuk nak lepas daripada kesalahan tak sembahyang. Fadilah tunai itu tak boleh. Fadilah tunai itu tak dapat. Fadilah tunai itu tak dapat. Setengah pada fadilah tunai sembahyang, adaan tunai itu, inilah. Barang siapa melihara ia atas sembahyang. Maknanya sembahyang dia tak tinggal serta sembahyang itu dilakukan di dalam waktu-waktunya. Nascaya adalah baginya, bagi barang siapa tu perniagaan pada hari kiamat. Ini perniagaan, ini keuntungan yang besar pada hari kiamat. Dia akan dapat keuntungan yang besar yang banyak pada hari kiamat. Dan cahaya, dia akan bercahaya. Cahaya tu pada akhirat pun bercahaya, cerah pada tempat jalan dia, tempat duduk dia, sekeliling badan dia tu cerah. Lagi pulanya pada dunia ada nur pada muka dia. Dan tanda kata dia tu sembahyang pada hidup dunia, pada masa hidup dunia. Dan barang siapa tiada melihara ia atas sembahyang. Siapa-siapa tidak melihara ia atas sembahyang, tak langsung tak sembahyang, artinya sembahyang tidak di dalam waktu, nanti qada. Nascaya adalah, nascaya tiada bagi barang siapa perniagaan, ini balasan yang besar, tidak dapat pada hari kiamat. Dan tiada cahaya dan tiada tanda pada hari kiamat. Dan tiada aman, tak jadi selamat pada akhirat. Tentulah kalau tak teguh, tak sembahyang tu tak aman, tak jadi keselamatan, tak jadi aman lah. Pada tak senanglah dia tu sebab duduk dalam susah, duduk dalam azab kan. Sebab tu kalau tak sembahyang memanglah tidak duduk dalam keadaan aman damai itu tidak. Dia duduk dalam keadaan aman damai itu bagi mereka yang sembahyang saja. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit tentang hadis tadi. Ia ada dua riwayat. Riwayat di sini tu ia katanya apa dia? Barang siapa melihara ia atas sembahyang, nascaya adalah baginya perniagaan. Tapi setengah riwayat tu ganti pada tempat perniagaan tu adalah bagi dia tu kelepasan daripada azab. Ada dua riwayat. Satu riwayat tijaratan wa nuran wa burhanan. Tijaratun wa nurun tijaratan wa nuran wa burhanan. Perniagaan, nur dan tanda-tanda. Tapi satu riwayat katanya apa dia? Nuran wa burhanan wa najatan. Kelepasan, bukan perniagaan. Itu ada dua riwayat. Bermula sembahyang dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang timbangan engkau dan kesudahan sukatan engkau. Sembahyang itu ialah timbangan engkau dan kesudahan sukatan engkau.
sembahyang dibandingkan dengan kita sukatkan akan suatu sukatan untuk nak jual. Dibandingkan kita menimbangkan suatu timbangan untuk nak jual. Tengok zahir makna dia, maka tafrid dia. Maka apabila menyempurnai engkau, nascaya dilepaskan di kau. Dan apabila mengurang engkau, nascaya diadab akan di kau. Itu tepat zahir katanya sembahyang itu kita sembahyang semacam kita timbang, semacam kita menimbang, semacam kita musukakan. Maka kalau kita nak jual, kalau benda itu jenis timbangan, mesti kena cukup timbangan. Barulah lepas kita daripada azab. Kalau kita kurangkan timbangan, tentulah kita tu dalam salah. Kita sukatan pun gitu juga. Kalau satu cupok pun satu cupok penuh-penuh. Jangan kurang-kurang. Begitu. Maka sembahyang pun gitu juga. Dia katanya apabila kita sepenuhkan, apabila menyempurnai engkau, nascaya dilepaskan di kau. Kalau kita sembahyang dengan keadaan sempurna, maka kita lepas daripada sakutan wajib dan fard. Dan apabila mengurang engkau, nascaya diazabkan di kau. Mengurang sehingga tidak sah. Mengurangkan syarat, mengurangkan rukun. Tidak sah sembahyang, maka tak lepas daripada azab. Itu dah Nabi bandingkan bahasanya apabila kita sembahyang, kalau kita sembahyang itu dengan secara sepenuh melengkapi segala syarat-syarat dan rukun, maka dilepaskan kita, bebaslah kita daripada kesalahan tak sembahyang itu. Tetapi kalau kita sembahyang dengan kekurangan, dengan tak sepenuh syarat atau dengan tak cukup rukun, maka sembahyang itu tak sudah, dikatakan sembahyang yang tak sudah, tak selesai. Maka kalau biar dengan keadaan begitu, maka tak lepas seorang itu daripada kena azab. Sebab pada maknanya sembahyang tak cukup syarat, sembahyang tak cukup rukun, pada maknanya tak sembahyang. Sebab itu tak lepas daripada azab. Dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah ruh Nabi pada dadanya, dan padahal bersabda ia, aku wasiatkan kamu dengan sembahyang dan barang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, yakni saya. Maka sentiasa berwasiat ia dengan dia hingga putus perkataannya sallallahu alaihi wasallam. Katanya riwayat daripada Anas, adalah roh Nabi pada dadanya. Maknanya pada ketika Nabi hampir-hampir nak wafat. Pada ketika Nabi hampir-hampir nak wafat. Itu maknanya roh keluar sampai sakat dada. Kalau sampai sakat halkum, dekat sangat nak mati kan. Apabila lepas pada halkum itu, sampai di halkum itu akhir hayat. Lepas pada halkum tu matilah. Adalah roh Nabi pada dada. Jadi maknanya ketika ditarikkan akan roh Nabi, dia roh itu ditarikkan keluar daripada jihad kepala. Sebab dimasuk roh pun dimasuk ke jihad kepala dulu, sebelah kepala dulu. Sebab Nabi Adam apabila sudah dibentukkan akan badan Nabi Adam daripada tanah, sudah siap, Allah Ta'ala memasukkan roh daripada kepala terus kepada hujung kaki.
Masuk mana masuk kepada kepala dulu, turun sampai ke ujung kaki. Begitu juga apabila dibuangkan roh, jadi maknanya dibuang daripada jihad kepala. Tarik. Jadi maknanya roh kita yang kita hidup sepenuh tu mulai pada kepala sampai hujung kaki dah ada roh. Sebab roh itu dibandingkan dengan pokok yang hidup. Roh dibandingkan dengan pokok yang hidup. Pokok yang hidup, seluruh pokok itu ada basah. Basah-basahan yang ada di pokok yang hijau yang hidup itulah dibanding seperti roh yang ada di badan kita. Jadi maknanya roh itu meratai seluruh badan kita. Yang mana kita terasa itulah ada roh. Maka dibandingkan dengan pokok yang hijau yang hidup, kalau kita ambil daun dia sekalipun, kalau kita koyak-koyakkan, maka kita akan dapat bahawasanya ada basah. Di kulit dia pun ada basah, di kayu dia pun ada basah. Tapi koda-koda dia ada basah. Maka roh apabila ditarik keluar, dia akan naik sedikit-sedikit, keluar daripada, maknanya tarik sikit, lepas pada hujung jari. Tarik sikit sampai ke betis. Tarik sikit lagi sampai ke bawah. Apabila tarik sikit tu di hujung jari tak terasa. Naik sampai ke betis, maknanya sekat tu bawah pada tu tak terasa sakit apa dah. Maka Nabi itu ketika ditarik roh Nabi sampai ke dada. Tapi belum sampai kepada halkum lagi. Tarik Nabi itu roh Nabi sampai ke dada. Padahal bersabda ya Nabi. Dalam keadaan itu Nabi masih bersabda, masih bercakap dengan sahabat dia lagi. Nabi kata macam mana? Apa kata dia? Aku wasiatkan kamu dengan sembahyang. Usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Ini akhir wasiat Nabi. Wasiat Nabi yang terakhir dua perkara. Nabi katanya aku wasiatkan kamu dengan sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Jangan kamu semuanya jangan tinggal sembahyang. Itu wasiat kamu dengan sembahyang, dengan meliharakan sembahyang. Dengan sembahyang yang meliharakan akan sembahyang. Meliharakan sembahyang dengan maknanya mengejarkan sembahyang, menunaikan sembahyang di dalam waktu-waktu. Dan barang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, dan segala hukuk dan segala hak, dan barang yang dimiliki dan dengan segala hak bagi barang yang dimiliki oleh tangan kanan. Apa dia? Sahaya atau dikatakan hamba. Jadi yang keduanya Nabi suruh, Nabi wasiat kepada kita semuanya, umat-umat dia, bahasanya kena tunaikan segala hak bagi segala hamba. Jangan tahu nak suruh dia khidmat saja kepada kita, kita tak ambil, tak tunai hak dia. Beri makan dan tak sepenuh makan, beri minum tak sepenuh minum. Beri juga makanan tapi tak sepenuh dia makan, beri juga minuman tapi tak sepenuh dia minum. Itu maknanya dia tu tidak menunaikan hak hamba dia, sahaya dia. Sebab tu Nabi pesan katanya, jangan tunaikanlah sembahyang, jangan tinggal-tinggal. Hamba itu mesti ditunaikan segala haknya. Jadi barang yang dimiliki oleh tangan kamu tu apa dia? Yakni sahaya. Sahaya itu, hamba itu benda yang kita milik. Tapi milik dengan tangan kanan tu, itu mengikut adat orang Arab. Adat orang Arab tu apabila nak jual, nak beli, dia besar, guna tangan kanan semua. Kalau kita nak beli, kita ambil, kita terima dengan tangan kanan. Sebab tu dia dikatakan yang dimiliki oleh tangan kanan.
Maka Nabi wasiat itu tu, maka sentiasa berwasiat ia ya Nabi dengan dia dengan perkataan tadi, dengan sembahyang dengan barang yang dimiliki hingga putus perkataannya, sehingga habis perkataan Nabi, bukan habis nyawa, sehingga habis perkataan Nabi, sehingga dia berhenti. Jadi ketika Nabi dan ruh tu dia nak keluar daripada jasad Nabi sampai ke dada dah, maka Nabi wasiat kepada orang situ, katanya, aku wasiat kepada kamu dengan sembahyang dan barang yang dimiliki hingga akhir. Selepas kata, selepas ulang kata, aku wasiatkan kamu dengan sembahyang dan barang yang dimiliki oleh tangan kananmu, usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Nabi ulang selepas sekali kata pula, selepas kali kata pula, sehingga berhenti kataan Nabi. Jadi maknanya benda penting, sebab tu Nabi ulang banyak kali. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abi Hurairah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bercakap dengan Abu Hurairah, katanya, Abu Hurairah, suruhkan olehmu akan ahli engkau dengan sembahyang, maka bahwasa Allah Ta'ala mendatangkan dikau dengan rezeki daripada tempat yang tiada engkau kira-kirakan. Di sini Nabi wasiat kepada Nabi ajar kepada Abu Hurairah, katanya, wahai Abu Hurairah, suruhkan olehmu akan ahlimu, engkau mesti kena suruhkan keluarga kamu akan ahli rumah kamu itu dengan sembahyang. Kena suruh lah, bukan sekadamu saja sembahyang, kena suruh semua ahli, semua keluarga itu, anak isteri kita kena suruh sembahyang. Maka bahwasa Allah mendatangkan dikau dengan rezeki. Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada engkau. Allah Ta'ala beri rezeki kepada engkau tu, rezeki itu datang daripada mana? Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada engkau. Rezeki itu nak datang daripada mana? Daripada tempat yang tiada engkau kira-kira, min haid apa? Bi ghairi hisab. Ada min haitsu la yahtasib, min haitsu la tahtasib, daripada min haitsu la tahtasib atau min haitsu la yahtasib. Haitsu makannya ya apa? Jadi mana rezeki itu datang daripada tempat-tempat yang tiada engkau kira-kira. Kita tak ada kira, kita tak suka nak datang, dia datang. Dia rezeki kalau kita jual. Kalau kita jual, kita jual barang kita kepada Zaid, jual suatu benda kita kepada Zaid, maka dia akan bagi duit kepada kita. Maka itu kita dah kira dah. Kita dah kira jual ni akan dapat banyak ni, jual benda ni akan dapat banyak ni, sewa benda ni akan dapat banyak ni. Itu kita dah kira-kira dah. Tapi banyak lagi beberapa rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Dalam keadaan rezeki itu kita tak tahu datang daripada mana.
ada kalanya tak tahu kata nak datang, tak ada skoya pun, tak fikir pun, kata nak dapat daripada di situ, maka dapat. Jadi maksud di sininya Allah Taala katanya bahwasa Allah Taala mendatangkan dikau dengan rezeki daripada tempat yang tiada angkau dikira-kiranya. Tetapi semua ni ambil pada ayat. Kita tengok ayat. Dan bermula kebenaran demikian itu. Dan bermula kebenaran yang demikian itu. Jadi demikian itu apa dia? Bahawasa Allah Ta'ala mendatangkan dikau dengan rezeki daripada tempat tadi itu. Mana bermula kebenaran, dalil yang menunjuk di atas kebenaran yang disebut tadi pada kata Allah Ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Jadi maksudnya Nabi dia katanya engkau kena wasiatkan keluarga engkau dengan sembahyang, tentulah Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Itu ambil daripada mana? Itu disaksikan, diambilkan daripada firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Hadis Nabi tadi itu ambil pada ayat ini. Katanya wa'mur ahlaka bis-salat. Hendak suruh oleh kamu akan keluarga engkau, akan ahli engkau, akan keluarga engkau. Tengok terjemahan. Yani suruh oleh kamu, olehmu akan ahlimu. Ahlaka, ahlimu. Tapi yang masyhurnya ahli itu ditafsirkan dengan mana? Keluarga. Tapi ada juga ditafsirkan ahlaka itu yakni kaum engkau. Kena suruhlah kaum engkau itu dengan sembahyang. Engkau tu kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni suruh olehmu, yakni wahai Muhammad. Suruh olehmu wahai Muhammad akan ahlimu, akan keluargamu atau akan kaummu dengan sembahyang. Kena pakat suruh-suruh dia tu sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-salati. Pasal suruh dengan sembahyang, suruhkan keluarga kita, anak buah kita, anak kita sembahyang tu walaupun tak mukallaf kena suruh juga lagi. Dia mula suruh mula daripada apa dia? 6 tahun sampai 10 sampai ke balik ni dah disuruhkan dia sembahyang. Dan sabar olehmu atasnya. Dan sabar olehmu atasnya, atas sembahyang. Wastabir 'alaiha. Memang sembahyang ialah suatu perkara yang agaknya berat juga. Bagi nak tunaikan, walaupun kita katanya sebentar, tapi setengah mereka itu terasa berat di atas ibadat sembahyang. Kalau nak main bola 1 jam, dia sanggup main bola 1 jam lagi daripada sembahyang 5 minit. Bagi setengah mereka, sebab apa? Sebab dia rasa susah, dia berasa penat, dia berasa berat di atas sembahyang. Sebab apa? Sebab kalau bermain-main, berjalan-jalan itu disukai oleh nafsu, senang saja dibuat sebab disokongi oleh nafsu. Tetapi sembahyang ini perkara yang tidak disokongi oleh nafsu, maka dia akan jadi berat. Maka apabila begitu, sembahyang dah mesti kena sembahyang. Lepas tu kita kena sabar di atas keterasaan keberatan daripada sembahyang. Itu menunjuk katanya sembahyang tu kita kena usaha banyak juga. Nak boleh lakukan ibadat sembahyang, kena usaha banyak juga. Kena guna juga kesabaran pada masa kita sembahyang.
Sabar di atas boleh menunaikan dan sabar di atas muspenuhkan. Nak boleh mulai, kena sabar juga. Nah, kena lawan, kena sabar daripada malah masalah. Apabila dah mulai, kena sabar juga sampai kesudahan bagi sembahyang. Jadi maknanya di sini nak merupakan sembahyang ini bukan benda yang mudah-mudah dibuat. Nah, bukan benda yang mudah-mudah dibuat. Perkara yang agaknya keberatan untuk nak buat. Sebab tu ayat katanya wastabir alaiha dan hendak sabar oleh kamu atasnya. Sebab sembahyang ni bukan benda yang ringan. Bukan benda yang berat. Sebab tu Nabi katanya nak boleh sembahyang itu mesti kena sabar. Kalau tak sabar daripada kepenatan, daripada mengantuk, daripada letih, daripada apa, daripada malas, daripada apa, tidak mujahadah, maka tak tentu tak jadi sembahyang. Tiada kami pinta akan dikau rezeki. Di sini pun banyak tafsir. Tiada kami pinta akan dikau rezeki. Allah Ta'ala tak minta daripada engkau, daripada Nabi Muhammad itu rezeki ini. Rezeki kepada diri kamu sendiri. Bukan rezeki kepada Allah. Tiada kami itu Allah pinta akan dikau rezeki. Maknanya Allah tak minta kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu memberi rezeki. Memberi rezeki kepada siapa? Kepada dia sendiri. Kepada Nabi Muhammad sendiri. Bukan memberi rezeki kepada Allah. Setengah katanya gitu. Setengah katanya rezeki, yakni rezeki kepada makhluk-makhluk yang lain. Kepada yang lain daripada engkau. Jadi di sini Allah Ta'ala cerita katanya dia tak minta, tak buat tutupkan, tak minta, tak tutup daripada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad usaha memberi rezeki kepada dirinya dan kepada yang lain. Jadi maknanya rezeki tidak ditutup akan Nabi Muhammad mencarikan rezeki. Untuk diri dan untuk lain. Untuk yang lain. Bermula kami ia memberi rezeki. Bermula kami memberi rezeki kami akan dikau. Allah Ta'ala katanya wa nahnu narzuquka. Kami inilah yang merezeki akan dikau. Jadi di sini nak isyarat bahawasanya sembahyang mesti kena sembahyang. Nak boleh sembahyang itu mesti kena guna kesabaran. Tapi nak isyarat bahawasanya jangan kira bahawasanya kita sembahyang itu merugikan masa dalam bab carian kita, cari harta atau bab cari makan kita. Jangan fikir begitu. Dengan fikir katanya dengan sebab sembahyang dah rugi dah. Rugi masa dah setengah jam. Pada tengah hari. Rugi masa pula sebelah petang pula setengah jam atau 50 minit, 15 minit. Sepatutnya kalau tak sembahyang, boleh dapat rezeki banyak. Tetapi kalau sembahyang tu jadi maknanya masa perniagaan dia kena berhenti daripada berniaga untuk tunai sembahyang. Dia kena berhenti sebentar daripada pekerjaan dia untuk tunaikan sembahyang. Jadi di sini Allah Ta'ala jaminkan bahawasanya buatlah sembahyang. Walaupun rugi masa daripada kerjaan, walaupun rugi masa daripada perniagaan, walaupun rugi masa daripada mana-mana kerjaan dalam carian harta sekalipun, jangan bimbang. Sebab apa? Sebab rezeki itu atas Allah Ta'ala. Kita sepatut ditunaikan akan apa yang disuruh. Nah, yang disuruh kita tunai apa dia? Ibadat. Rezeki disuruh ke tidak kita mencari? Rezeki bukan kita kena cari, yang Allah Ta'ala dah bagi siap-siap. Rezeki Allah Ta'ala membagi. Rezeki Allah Ta'ala membagi. Sebab tu dalam ikam katanya satu kebelakang yang disuruh kita cari usaha tak buat.
yang dah dijamin kita nak cari pula. Yang sudah dijamin apa dia? Rezeki Allah Taala menentu sedia kala dah bab rezeki. Rezeki sudah dijamin, sudah dimenentu sedia kala dah apa dia? Maka pula juga orang kitanya nak cari pula, nak buat, nak cari pula. Yang disuruh kita buat dia tak nak buat. Yang disuruh kita usahawi ada apa sembahyang ibadat lain, itu tak nak buat ni. Yang disuruh kita buat tak buat. Yang tak suruh kita cari, tak suruh kita buat, yang nak cari nak buat. Katanya itu setengah pada perkara yang benar. Jadi nak isyarat bahawasanya jangan ingat katanya kita sembahyang 5 waktu itu merugikan masa kita bercari rezeki. Jangan kira gitu. Sebab pasal rezeki ni Allah Ta'ala dah jamin sedia kala lagi. Allah Ta'ala menentukan bahawa orang ni nak dapat rezeki berapa banyak. Tak sakut dengan pekerjaan. Sebab ramai daripada orang yang tak bekerja tapi ada rezeki yang banyak. Ada juga. Jadi jangan fikir katanya sampai masa kita kena sembahyang. Jangan fikir katanya sembahyang ini merugikan masa cari harta kita, jangan fikir begitu. Sebab semuanya harta nak dapat, rezeki nak dapat daripada ketentuan Allah Ta'ala. Bukan kita yang mencari rezeki pada kita sendiri. Allah Ta'ala merezeki pada kita. Kita tak boleh nak cari rezeki untuk diri kita. Yang boleh beri rezeki pada kita ni ialah Allah Ta'ala. Dan bermula akhir pekerjaan. Dan bermula akhir pekerjaan yang baik. Itu bagi takut akan Allah Ta'ala. Wal aqibatu littaqwa. Jadi akhir pekerjaan kita panggil hujung jatuh dia. Hujung jatuh yang baik itu bagi takut akan Allah Ta'ala. Jadi kita nak dapat hujung jatuh yang baik ke tidak, orang kita nak dapat hujung jatuh yang baik ke tidak, itu terhenti di atas takwa. Kalau siapa tidak takwa, tak terjamin katanya hujung jatuh dia nak dapat keuntungan, nak dapat bahagia. Hujung jatuh dia mana? Akhirat esok lah. Hujung jatuhnya akhir pekerjaan dia di akhirat esok. Kalau dia tidak bertakwa, tak jamin itu, tak jamin kata dia nak lepas pada neraka, tak jamin kata dia tu, tak terjamin kata dia tu boleh masuk syurga. Kalau dia tak takwa. Tetapi kalau siapa bertakwa, maka dijaminkan bagi dia tu orang ni akan dapat akan dapat keuntungan yang baik di akhirat esok. Hujung jatuh yang baik bagi dia, bahagiaan bagi dia pada akhirat esok. Sebab tu katanya wal aqibatu littaqwa. Wal aqibatu littaqwa, bukan kata lil muttaqin. Jadi maknanya hujung jatuh yang baik itu disimpan bagi takwa. Nak ada hujung jatuh yang baik mesti kena ada sifat takwa. Dan bermula akhir pekerjaan yang baik itu bagi takut akan Allah Ta'ala. Jadi kena bertakwa, barulah kita akan dijaminkan akan dapat bahagian, akan dapat keuntungan pada akhirat esok. Itu panggil akibah. Akibah tu mana akhir pekerjaan dia. Akhir pekerjaan, akhir pekerjaan. Tengok akibah daripada sesuatu. Akibah daripada tidak mengamati dalam dalam bawa kereta mutu, maka akibah dia akan berlaku kemalangan. Akibah daripada makan tidak pantang, akibah dia akan timbul penyakit. Akibah daripada hujung jatuh, apa nak jadi kalau kita buat gini, apa nak jadi masa depan kalau kita sekarang kita buat gini, benda akan jadi masa depan itu dikatakan akibah.
Rajin sembahyang akibahnya syurga. Hujung jatuh dia syurga. Malas sembahyang hujung jatuh dia neraka. Itu panggil akibah. Maknanya benda yang hasil yang akan yang berlaku daripada perbuatan yang kita buat sekarang. Rajin belajar akibahnya alim. Bukan akibah tu benda tak baik. Hujung jatuh nak jadi macam mana? Rajin mengaji, rajin belajar, hujung jatuhnya jadi orang alim. Malah belajar, hujung jatuhnya jadi orang jahil. Begitulah. Rajin bekerja, rajin cari rezeki, hujung jatuh dia ni, akibatnya jadi kaya. Jadi orang yang mempunyai harta, begitulah. Rajin buat amal ibadat, hujung jatuhnya bahagia di akhirat esok. Itu dipanggilkan awal akibah. Akhir pekerjaan yang baik itu tersimpan pada takwa atau tidak. Ada takwa dijaminkan baik hujung jatuh dia. Kalau tidak takwa tak terjamin. Nak lepas pada neraka ke tidak belum tentu. Kalau apa tu? Kalau tidak bertakwa. Tapi kalau bertakwa sebab takwa itu maknanya menjagakan diri daripada maksiat dan menunaikan apa yang disuruh. Maknanya takwa itu maknanya maksud mudah-mudahnya membuatkan akan apa yang disuruh, meninggalkan akan apa yang dilarang. Sebab itu jadi baik. Jadi sebab itu takwa mana hujung jatuh yang baik bagi orang yang begitu. Orang yang mana? Yang buat akan apa yang disuruh, yang tinggal apa yang dilarang. Itu nasib baik. Habis di situ maka untuk hari ini kita sampai kepada akhir pada katanya dan berkata Atha al-Khurasani. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من الكريم وجعلنا خالصة لوجهك الكريم اللهم نستعين كما قرأنا وما فتنا وما سمعنا وردنا علينا والتحجير سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله